Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bi ajananana wa asri' bihi afhamana wa qawwi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaturkan kita supaya kita dapat bersama di pagi ini, pagi Jumaat 15 hari bulan Mac, sekejap je. Dulu bulan Januari, lepas tu Februari dah habis, sekarang kita masuk Mac pun dah separuh bulan Begitulah masa dah begitu cepat berjalan. Yang pentingnya juga bagi kita lah dengan berjalannya masa ni, kita janganlah masa tu terlepas begitu sahaja iaitu vision ataupun sasaran kita untuk menguasai Al-Quran menguasai, memahami ayat-ayat Al-Quran kita baca tu dulu kita banyak tahun kita tidak diberi peluang untuk belajar macam mana nak mengenal kalimah-kalimah dengan baik dan mengenal ayat-ayat ni. Jadi kita terlepas pandang banyak tahun kita membaca Al-Quran, kita kata kita baca tapi sebenarnya belum lagi membaca Sebab membaca tu kena faham. Kalau membaca tak faham tu maknanya bukannya membaca lagi lah. Kita baca Al-Quran. Al-Quran tu apa dia? Quran tu ialah Quranan Arabian. Allah kata dalam Al-Quran itu dia Quran. Kalau kita baca terjemahan saja, maknanya kita bukan baca Quran tu. Kita baca terjemahan. Yang kita faham tu terjemahan. Tapi Quran masih lagi kita tak faham. Itulah yang kita nak ambil peluang kali ini untuk akhirnya besok kita membaca Quran ni. Quran tu maknanya apa-apa? Yang dalam bahasa Arab tu. Itulah Quran. Yang kita baca bahasa Melayu tu bukan yang Quran, itu terjemahan. Bukan yang terjemahan tu bukan datang daripada Allah. Yang kadang-kadang kita baca terjemahan bahasa Inggeris. Itu pun bukan Quran juga Itu terjemahan penterjemah. Contohnya terjemahan Yusuf Ali Yusuf Ali itu penterjemah. Dia bukannya Allah. Yang kita nak ni yang dalam bahasa Arab yang tu yang datang daripada Allah. Dia dipanggilkan kalamullah. Yang tu yang kita nak faham. Kalau dalam kalamullah tu ada kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita nak faham Bismi itu apa dia, Allahi itu apa dia, Rahmani itu apa dia, Rahimi itu apa dia. Itu dinamakan Al-Quran. Itu ayat pertama. Bukannya kita baca terjemahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang Kadang-kadang terjemahan dia terjemah lain sedikit berbeza. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih pula. Sebab dia bukannya Al-Quran, dia terjemahan. Terjemahan ni bergantung kepada penterjemah macam mana dia nak menterjemahkan ayat Al-Quran walau macam mana pun baca terjemahan tu boleh membantu, tapi dia bukannya Al-Quran. Itu yang kita nak kita faham dan kita buat satu pegangan, iaitu kita nak memaham Al-Quran, maknanya kita kena mengenal kalimah-kalimah Al-Quran iaitu dalam bahasa Arab Quranan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah kata banyak dalam Quran tu Allah kata ta'qilun tu maknanya kamu berfikir. La'allakum ta'qilun, semoga kamu berfikir. Kadang-kadang Allah tanya kita,
Allah tanya pula, afala taqilun pula, kenapa kamu tak berfikir? Allah tanya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-10 tu, Allah kata, qad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. Allah kata, afala taqilun. Kami telah pun menurunkan Al-Quran tu untuk kamu, Allah kata dalam surah Al-Anbiya ayat 10, untuk kamu. Di dalamnya Allah kata fihi zikrukum, di dalamnya banyak peringatan, banyak pengajaran, banyak hukum-hukum, banyak cerita-cerita yang telah disediakan untuk kamu. Allah tanya kita, afala ta'qilun, kenapa kamu tak memikirkannya? Memikirnya tujuan apa? Allah tanya kita ialah kerana Allah nak kita faham apa yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau dia kata bentuk dalam Quran tu ayat suruhan, berapa banyak ayat suruhan yang Allah sampaikan kepada kita. Adakah kita memahaminya? Apakah kita mengetahui suruhan-suruhan Allah tu? Dan setelah mengetahui, adakah kita mengikutinya? Itu semua apalah ta'qilun tu, nak menjawab soalan-soalan ni lah. Kalau kita tak faham, memang kita tak respon lah, sebab kita tak faham apa Allah cakap dengan kita. Kita buat tak tahu je lah. Itu yang berlaku pada kita banyak-banyak tahun dulu. Sayangnya di Malaysia kita Al-Quran ni kita tidak diajar. Dia tidak diajar untuk memahami, mengenal kalimah dan mengenal ayat-ayat untuk kita faham. Kita dulu diajarkan untuk mengaji, kita panggil mengaji. Ramai yang merasa ataupun menyangkakan mengaji itu membaca, tapi belum lagi. Mengaji itu hanya baru meraihkan bacaan dalam hukum tajwid saja. Sedangkan membaca Al-Quran itu banyak aspek-aspek lain yang kita kena kenali dan fahami. Itulah yang kita cuba kongsikan kepada rakan-rakan kita, bermula dengan rakan-rakan di YBK ini, dan diharapkan satu hari nanti rakan-rakan kita di YBK ini akan mencapai tahap iaitu memahami dan kemudiannya akan berkongsikan ilmu ni kepada seluruh masyarakat kita di Malaysia nanti, insyaAllah. Okey, so saya kongsikan terus skrin seperti biasa, sebab pembelajaran kita ni kita buat secara digital. Digital bermakna walaupun kita tidak bersama di tempat yang sama, tetapi pembelajaran masih lagi kita boleh lakukan dengan baik. Okey, kita buat sambungan daripada pembelajaran yang telah kita buat sebelum ni. Sebelum ni kita telah mengenal macam manakah cara-cara nombor di dalam Al-Quran digunakan, bilangan. Maksud dia nombor tu dia ada pembilang dan juga yang dibilang. Yang pembilang tu kita sudah belajar sebelum ni, iaitu kita panggil dia di mana di sini. Kita ulang kaji sekali yang ni dia. Yang nombor tu, yang pembilang tu kita panggil dia al-adadu. Yang kena bilang, benda yang kena bilang, orang yang kena bilang, kita panggilkan al-ma'dudu. Kita waqafkan, kita akan sebut dia al-adad dan al-ma'dud. Al-ma'dud. Itulah. So kita telah mula memperkenalkan dulu, iaitu dalam kes bilangan ni, kalau bilangan 1 dan 2, dia mempunyai peraturan sendiri yang asalnya dalam bentuk marfu' dan muzakkar. Yang pentingnya kita nak fokus kepada nombor 3 hingga 10. 3 hingga 10 ni peraturan dia berbeza daripada
1 dan 2 ya. So 3 dan 10 tu kita melihat, kita kata al-adad, iaitu kalimah nombor ataupun bilang tu, dengan al-ma'dud yang kena bilang tu mengambil pertalian dipanggilkan idhafah. Minggu lepas kita telah buat latihan ya. Kita buat latihan untuk mengingat kembali apa yang dimaksudkan dengan idhafah ya. So minggu lepas kalau saya tidak silap kita ada saudara Audi, saudara Zaki ya. Hari ini dia tak ada ya. Dengan Tuan Syirhan kita telah berlatih mengingatkan kembali apakah yang dimaksudkan dengan idhafah ya. Masukkan dengan idhafah. Okey, lepas tu kalimah ma'dud iaitu yang dibilang tu dalam konteks idhafah dia berperanan sebagai mudhafun ilai. So bila dia mudhafun ilai, ciri dia mesti sentiasa jamak ya, sebab dia 3 hingga 10 ya. Dia mesti jamak lah yang kena bilang tu. Dan nakirah yang majrur ya. Tengok, ingat ya, ma'dud untuk nombor 3 hingga 10 ni dia mesti ma'dud, maknanya kalimah yang kedua ya. Kalau kita tengok dalam sini, contoh kalimah yang kedua ialah kita ambil warna merah. Inilah ya, sanabila, itu kalimah yang kedua. Ayamin, itu kalimah yang kedua ya. Jadi dia mesti apa? Dia kata mesti jamak. Lepas tu dia nakirah dan majrur ya. Kita lihat ayamin. Ayamin ni ialah jamak. Maknanya plural. Dia punya mufrad dia yaumin. Ayamin maknanya dia jamak tu. Bermakna banyak hari. Nakirah dia min tu bertanwin. Itu tanda dia nakirah. Majrur dia mengambil baris bawah. Ya, itu menunjukkan kalimah yang kedua tu yang dipanggil ma'dud tu dia adalah mudhafun ilai ya. Mudhafun ilai ialah kalimah yang kedua dalam pertalian idhafah. So dia mesti jamak, nakirah dan majrur ya. Walau macam mana pun dalam kes sanabila ya, kita lihat di sini sanabila pula dia juga sebenarnya jamak, nakirah dan majrur ya. Dia pun nakirah dan majrur tu ya, tetapi di sini kita tidak nampak baris bawah dan tak nampak tanwin dia ya. So kalau kita tak nampak tanwin tu, kita ada sebabnya ya. Sebabnya ialah kalimah ni termasuk dalam golongan yang kita panggilkan mamnu' minas sorfi ya. Mamnu' minas sorfi. Kita belum belajar, tak sampai lagi ke tajuk tu ya, tapi kita dah lihat contohnya ya. Nanti tuan-tuan semua dan juga puan-puan yang ada, kita akan kongsikan slide ini ya. Kita akan kongsikan slide ini sebab kita dah masukkan topik mamnu' minas sorfi ya. Kalau saya boleh tunjukkan sekarang ni, mamnu' minas sorfi itu ialah isim yang sekarang ni kita isim adat ni isim yang keempat, jenis yang keempat ni ya, adadun. Minas sorfi itu ada di hujungnya ya. Kalau saya keluar sekejap, saya akan tunjukkan, nanti saya akan hantarkan slide yang baru ni kepada kumpulan semua ya. So kalau tengok di sini di hujung, hujung ni ya, saya dah masukkan slide baru. Kalimah dipanggilkan apa? Nombor 20 ya. Nombor 20 kalimah isim tu dipanggil isim mamnu' minas sorfi. Ni jawi dia, mamnu' minas sorfi ya. So mamnu' minas sorfi ni apa dia? Kalimah isim yang huruf terakhirnya
tidak mengambil baris tanwin ketika nakirah. Dia berlawanan ya. Sepatutnya kalimah isim kalau dia nakirah dia ngambil tanwin. Yang mamnu' min as-sarfi ni dia tak mengambil. Ya. Yang kedua, tidak mengambil baris kasrah ketika i'rabnya majrur. Jadi kalau kalimah tu i'rabnya majrur, dia tak mengambil kasrah. Ya. Sebaliknya, ketika majrur dan nakirah, kalimah tu mengambil baris fathah tanpa tanwin. Ingat nombor 3 ni ya. Ia mengambil baris fathah tanpa tanwin. Sedangkan dia adalah majrur dan nakirah. Itulah perkataan sanabila tadi. Ya. Sanabila tu dia ciri-ciri inilah ya. Dia ketika dia majrur dan nakirah, dia akan mengambil baris fathah tanpa tanwin. Itulah dinamakan mamnu' minas sarfi. Ya, ini pengenalan kepada mamnu' minas sarfi itu. Nanti kita akan banyak lagi lah slide dia ni ya. Dia punya pengenalan maklumat seterusnya ya. Mamnu' minas sarfi ni juga dipanggil ghairun munsharif. Itu cara memberi atau mengenal nama dia ya. Ada orang panggil mamnu' minas sarfi, ada orang panggil ghairul munsharif ataupun ghairul munsharif. Dua-dua ni betul ya. Mamnu' minas sarfi apa maknanya? Dia terhalang daripada perubahan yang sempurna. Sempurna ya. Macam setengah kalimah dia boleh berubah baris dia. Ya, ada baris boleh ambil baris depan, ada boleh mengambil baris atas, ada boleh mengambil baris bawah, ada boleh mengambil tanwin. Ya, itu perubahan yang sempurna dipanggil. Apabila dia tidak boleh mengambil salah satu daripada itu dipanggilkan mamnu' minas sarfi, ya, dihalang daripada perubahan yang sepenuhnya. Ataupun ghairul munsharif, bukannya kalimah yang boleh berubah sepenuhnya. Itu maksudnya dalam Arab dia ya. Nanti kita akan belajar lah ni ya. Kumpulan-kumpulan mamnu' minas sarfi itu 1, 2, 3, 4 ya. Lepas tu ada tambah lagi ada 8 ya. Dan seterusnya ya, ada 11 ya, ada 11 ya, kumpulan yang dimasukkan dalam mamnu' minas sarfi ini ya. Lepas tu 12 ya, 12 semua itu. Okey, so itu nanti kita akan kita akan belajar apabila kita sampai ke tajuk kalimah isim yang ke-20 ya. 20. Kita sekarang ni baru nombor 4. Jauh lagi ya perjalanan kita ya. Baru isim adat. Ya, dan kita baru sampai dekat sini ya. Belum lagi. Baru sampai di sini. Ni 20 belum lagi. Sini. 3 hingga 10. Okey. So ada 3 peraturan 3 hingga 10 ni, dan peraturan yang ketiga ialah al-adad dengan ma'dud ya, yang pembilang dengan yang dibilang tu jantina dia mesti berlawanan. Jantina maknanya kalau satu muzakkar, yang satu lagi tu muannas. Kalau adad dia muzakkar, ma'dud dia mesti berlawanan, iaitu muannas. Kalau adad ni muannas, ma'dud dia mesti muzakkar. Muzakkar. Dia berlawanan macam tu ya. Jadi pembilang dengan yang dibilang tu berlawanan ya. So kita ambil contoh yang belakangan tu, sab'a sanabila. Sab'a ni dia adalah muannas, muzakkar. Saya kotakkan. Yang ni muzakkar. Itu dipanggilkan al-adad. Yang dibilang dia, ma'dud dia ialah sanabila.
Sanabila ni ialah muannas, ya, tangkai, maksud tangkai, tangkai kepada pokok ni, ya, adalah muannas. Yang kedua ni salah satu ayam, yang ni adat dia adalah muannas, ayamin ni adalah muzakkar. Itulah undang-undang yang ke nombor 3 ni. Itulah, ya, peraturan yang kita boleh pelajari, dan nanti bila kita baca ayat Quran nanti kita akan dapat lihat, ya, semua ni akan digunakan di dalam ayat Quran itu nanti, ya, insyaAllah. Okey, so hari ni kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu nombor 11 hingga 19. Nombor 11 hingga 19, ya. Okey, nombor 11 hingga 19, macam mana cara membentuk nombor 11. Sebagai contoh, nombor 11 di sini, ya, ahada asyara. Ini 11. Ahada asyara. Ya, kita tengok ada 2 komponen. Yang ni komponen kita panggil dia digit unit. Sebab dia 1. Ahada mana 1, asyara mana 10. Jadilah 11. 1 dengan 10 jadi 11. So untuk untuk kumpulan ni dia dipanggilkan digit unit dia, ahada ni. Lepas tu yang asyara tu digit puluhan. Ni dia. Digit 1 ada digit puluhan, ialah asyara. Asyara kadang-kadang asyarota. Ya. Jadi yang pertama tu digit puluhan, asyara, dia sama ada digunakan dalam bentuk asyara ataupun asyarota. Sama ada asyara ataupun asyarota, dia mesti mansub. Mansub bermakna apa? Dia mesti ngambil baris atas. Maksudlah ra baris atas, ta pun baris atas. Itu dipanggilkan mansub. Asyara ataupun asyarota. Jadi ahada asyaru tidak ada. Ahada asyari tidak ada. Dia ada satu je. Ahada asyara. Asyara asyarota. Itu dia. Formula yang pertama untuk nombor 11 hingga 19. 19, ya. Tengok nombor 12 pula. 12, ya, dia masih juga asyara ataupun asyarota. Yang ni, ya. Ni yang bawah ni 12. Asyara dia mansub, asyarota pun mansub juga. Ya, ataupun 12 banyak diguna sekali. Yang ni lah isna asyara, ni pun 12 ni. Ataupun isnata asyarota. Isnata asyarota. So asyara asyarota, asyara asyarota. Dia dia mesti mansubnya. Yang bawah ni isnai asyara ataupun isnatai asyarota. Okey. Itu yang undang-undang dia. Undang-undang dia. Digit puluhan mesti mansub. Lepas tu digit unit mesti mansub. Juga mansub. Mana tengok ahada, ikhda, isna, isnata. Okey. Okey, ya. Tengok melainkan nombor 12, ya. Digit unit melainkan nombor 12. Kalau selain pada 12, maknanya 11, 13, 14, 15 sampai 19 tu, digit unit dia yang pertama ni hanya mansub. Tetapi bagi 12, dia boleh ambil 3 sekali i'rab dia. Dia mansub pun boleh, marfu' boleh, majrur pun boleh. Untuk nombor 12 saja. Sebab tu di belah kanan ni kita
kita tunjukkan nombor 12 3 kali. Ya. Dipadangkan ni iaitu isna asyara. Isna ialah 2, asyara 10. Jadi 2 dengan 10 jadi 12. Isna ni 2 ni dalam bentuk marfu'. Ini marfu' yang ni ya. 12 dia boleh marfu'. Ya, nombor 12 saja. 12 dia boleh marfu', dia boleh mansub, dia boleh jadi juga majrur. Tiga-tiga dia boleh. Tapi yang lain dia mansub saja. Yang ni ya. Digit unik mengambil i'rab mansub. Termasuk adalah 12. Melainkan 12 juga boleh marfu' dan majrur. Okey. Tengok di sini. Isna asyara ialah 12. Isna ialah mansub. Marfu' yang ni. Begitu juga isnata ni marfu' tapi muannas untuk perempuan. Ya. Isnata asyarata. Bila asyarata dia guna isnata. Okey, yang ini isnai asyara ni yang ni dua-dua sekali. Dia boleh jadi mansub yang atas ni ataupun dia majrur. Mansub dan majrur untuk 12 sama. Isnai ni adalah boleh jadi mansub, boleh jadi majrur, bergantung pada ayat. Bila dalam ayat tu kita akan nampak ya, adakah dia majrur atau dia mansub. Tapi isnai asyara ni ialah muzakkar. Kalau muannas dia isnatai ditambah ta, isnatai asyarata. 12 juga tapi muannas. Ya. Jadi ini dua muannas yang mansub dan majrur. Jadi mansub dan majrur sama ejaan dia. Jadi ada 3 lah tu. Yang atas ni ialah saya padangkan balik. Yang atas ni adalah marfu'. 12 yang marfu'. 1 muzakkar, 1 muannas. Yang bawah ni ialah mansub dan majrur. Sama je. Itu 2 kali tu ya. Marfu' pun ejaan macam tu. Majrur pun ejaan macam tu. Jadi itulah. Ya, maknanya nombor 12 ni dia boleh jadi mansub, boleh jadi marfu' dan boleh jadi majrur. Ya. Kalau selain daripada 12 dia akan mansub saja. Dia tak ada marfu', tak ada majrur. Ya. Ambil contoh 11 ialah bukan 12. Jadi 11 kita tengok unit digit unik dia mansub. Ahada mansub, ikhdah pun mansub. Waalaikumsalam. Kalau 13 pula, tengok 13 bawah ya. Ini digit unik dia. Salasata. Ta bari atas maknanya dia mansub. Itu salasata tu muannas. Kalau muzakkar dia salasa. Pun mansub juga. So dia tak ada marfu', tak ada majrur untuk 13. Dia salah satu tak ada, salah sati tak ada. Dia ada salah sata saja ya. Tak macam nombor 12. Nombor 12 dia ada 3 sekali. 12 saja yang ada 3 ya. Yang lain pada 12 tu tak ada. Dia semua pada atas sajalah. Jadi dia mansub. Kalau dia muzakkar salasa. Jadi salasa asyarata. Ya. Okey, kenapa yang ni muzakkar, yang ni muannas? Sebab nombor undang-undang yang ketiga bawah ni. Ya. Undang-undang yang ketiga mengatakan al-ma'dud
ya, sentiasa mufrad, mansub dan nakirah. Mana? Belum lagi yang ni ya. Yang ni. Digit unit dan digit puluhan mengambil jantina berlawanan. Tengok ya. Salasata asyarata. Salasa asyarata. Dia kata apa? Digit unit. Salasata digit unit. Digit puluhan ialah asyara. Mengambil jantina berlawanan. Sebab tu melainkan nombor 11 dan 12. 11 dan 12 ni dia tak berlawan. Yang ni kan ya. Tengok yang 11 dan 12 ni, kalau sini mansub, sini sini muzakkar, sini muzakkar. Sini muannas, sini muannas. 12 pun sama. Ya, sini muzakkar, sini muzakkar. Sini muannas, sini muannas. Muzakkar, muzakkar. Muannas, muannas. Itu 11 dan 12. Dan 13 ke 19 jantina dia berlawanan. Salasata asyara. Salasa asyarata. Tis'ata ialah 9. Asyara 10. Jadilah 19. Ya, kalau lawan dia tis'a asyarata. 9 yang muzakkar, asyarata ni 10 yang muannas. Sebab dia punya jantina adalah berlawanan. Okey. Boleh ikut kan? Yes. Okey, saudara Zaki baru masuk tadi. Ya Ustaz. Okey, boleh ikut tak ni ya? InsyaAllah boleh ikut. Boleh ya. Ini contoh-contoh ni dia tak ada ma'dud lagi ya. Ini semua baru pembilang dia. Oh, bawa adat saja. Adat dia saja. Ini dua-dua ni adat. Ya, adat dia ialah 11, 12, 13, 14. Dia tak ada ma'dud lagi ya. Jadi kalau ada ma'dud, undang-undang nombor 4 akan berlaku. Ma'dud dia sentiasa mufrad, maknanya dia bukan jamak ya. Walaupun 11, walaupun 12, walaupun 19. Dia berlain dengan nombor 3 hingga 10 tadi. Jadi untuk 11 dan 19, ma'dud dia kena ambil mufrad pula, singular. Lepas tu kena mansub, lepas tu nakirah. Atas. Pada atas mansub pada atas, nakirah mana ada tanwin. Tanwin. Ada tanwin ya. Jadi bila kalimah isim dia ada 3 ciri ni, mufrad, mansub dan nakirah, kita panggil kalimah tu ialah tamyiz ya. Tamyiz. Tamyiz ni apa? Nanti kita akan terangkan ya. Tapi itulah ciri-ciri ma'dud kepada huruf nombor 11 hingga 19, dia mesti singular, setunggal, dia mesti baris atas mansub, dan dia mesti nakirah double tanwin. Bila kita ambil contoh dalam ayat nanti kita akan nampak lah. Okey. Dan sekarang ni kita terangkan tamyiz dulu ya. Apa dia tamyiz ni yang kita kata tadi? Tamyiz kalau macam mengenal kalimah dia mufrad, mansub dan nakirah. Ya, itu tanda dia. Tapi apakah tamyiz? Tamyiz kita terangkan selepas ni. Ini dia tamyiz ya. Tamyiz adalah kalimah isim yang nakirah dan mansub. Ya, maknanya dia mesti ada ciri nakirah dan mansub. Kalau dia mufrad, nakirah dan mansub, dia tamyiz, tapi dia tak semestinya mufrad. Kalau dia jamak, nakirah dan mansub pun dia tamyiz juga. Maknanya bilangan dia tidak mestinya satu ataupun lebih ya. Tapi yang pentingnya dua ni je, nakirah dan mansub lah.
tanda dia. So apakah fungsi tamyiz? Tamyiz ni digunakan untuk menjelaskan apa yang tidak jelas kepada kata kerja di dalam ayat. Ya, biasanya ayat itu ada kata kerja, kemudian kata kerja tu tak berapa jelas apakah kesan kata kerja tu dalam ayat tu, dia tidak jelas. Ya, jadi dia memerlukan tamyiz ni untuk menjelaskan. Ya, so salah satu daripada peranan tamyiz ialah dalam bentuk isim adat. Tamyiz itu dalam bentuk ma'dud. Adanya ma'dud tu dalam bentuk tamyiz untuk menerangkan. Kenapa dia gunakan dia bentuk ma'dud tu tamyiz? Kerana dia nak menjawab soalan. Contohnya, berapa apa? Apa yang berlaku dalam ayat tu berapa banyak. So berapa banyak tu dia gunakan tamyiz. Ya, bentuk tamyiz. Ataupun dalam ayat ada berapa berat, berapakah ukuran, ataupun berapa jauhkah jarak. Ya. So ini dipanggilkan tamyiz. Kalau tak ada jawapan kepada ni, ayat tu tak berapa jelas lagi. Ya, katalah kita makan roti. Ya, kita makan roti. Berapa roti yang dimakan? Tu contohnya. Jadi berapa roti yang dimakan tu, ya, apakah yang dimakan tu? Kita makan roti, kita makan 12. Sebagai contohlah. Ya, kita makan 12. 12 tu apa yang dimakan tu? So yang dimakan tu 12 tu ialah roti. Jadi roti tu yang jadi tamyiz. Roti tu menjelaskan apa yang kita makan 12 benda ni. Itu dipanggil tamyiz. Ataupun kita kata berat. Okey, saya angkat beras lah contohnya. Beras ni berat, berat sangat. So soalannya berapa berat? So bila dalam ayat tu dinyatakan berapa beratnya tu, iaitu tamyiz. So biasa tamyiz dia akan mengambil bentuk nakirah dan mansub. Jadi dia boleh jadi ukuran apa dia, berapa inci. Ya, berapa inci. Jadi dia akan terangkan, ya, 20 inci. Jadi 20 inci itu adalah ukuran. Itu pun dalam bentuk tamyiz. Ya, dan jarak juga, ya. Nanti kita akan cakap contohnya. Okey, ya. Kita ambil contoh di sini daripada ayat Quran ialah 12:4 ni ialah surah Yusuf. Ya, surah Yusuf ayat keempat. Nabi Yusuf kata, ini ra'aitu ahada asyara kaukabah. Dia beritahu bapa dia Nabi Yaqub, ya. Dia kata dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia kata, sesungguhnya aku ini, ya, sesungguhnya aku ra'aitu, aku telah melihat. Tu ni ini bentuk fi'il madhi, ya. Ada tu ni menunjukkan akulah. Ra'a tu, ya, ra'a itu maknanya telah melihat. Sesungguhnya aku telah melihat. Ahada ialah 1, asyara ialah 10. Jadi ahada asyara mana dia apa? 11. 11 kaukabah, 11 bintang. Okey. So tengok dia punya ma'dud dia kaukabah. Ini ma'dud dia. Adat dia yang mana? Adat dia inilah ahada asyara, ya. 11. 11 apa? 11 bintang. Jadi kaukabah ni menjelaskan yang aku telah melihat 11. Kan? Jadi kalau aku lihat 11 ni, dia tak jelas lah apa dia. Jadi bila ada ma'dud kaukabah tu, barulah jelas ayat tu. Aku telah melihat 11 bintang. Ya, jadi bintang ni berfungsi sebagai tadi apa dia? Sini sebagai
ma'dud. Ya. Ma'dud dalam bentuk dalam konteks sebelah kita pula dia mufrad lah, ya. Dia mesti mansub, dia mesti nakirah yang berperanan seperti tamyiz. Tamyiz ingat dua saja, ya, mansub dengan nakirah. Dia kadang dia boleh mufrad, kadang boleh jadi jamak. Ya, so bermakna kalau yang tadi ini sebenarnya dia jamak. Ya, okey, ini dia bukan tamyiz sebab apa? Dia baris atas, dia baris bawah, dia majrur. Ya, kalaulah dia jamak, dia masih lagi tamyiz, ya, tapi dalam konteks 11 hingga 19 dia bukannya jamak, dia mufrad. Tengok contoh tadi, kaukabah ni ialah mufrad, singular, ya. Bintang, dia 11 bintang, ya, tapi kaukabah tu dia ambil mufrad, bukannya jamak. Nanti kita boleh cari apakah apa tu jamak kepada kaukaban, ya. Kaukaban ni daripada kaukabun. Jamak dia mungkin kukubun, macam tu, itu dia punya jamak. Tapi untuk 11 dia tak boleh gunakan jamak, digunakan mufrad, nakirah dan mansub. Itu bentuk tu dipanggilkan tamyiz. Okey, ambil contoh yang kedua, ya. Padamkan ni. Fanfajarat. Fa ni maka, infajarat tu maka memancarlah, ya, memancarlah. Ini ayat Al-Baqarah ayat 60, ya. Ayat 60 ni ialah menceritakan tentang apa? Tentang pengikut Nabi Musa tu suruh Nabi Musa minta air dengan Allah lah, nak minum. Ya, masa mereka berjalan padam pasir di Mina, di apa tu, Sinai tu. Jadi minta Allah beri mereka air, kan. Jadi Allah katakan Nabi Musa apa? Pukullah, ya, batu tu. Jadi dengan tongkat. Jadi bila Nabi Musa pukul tongkat dekat batu tu, maka terkeluarlah air, ya, yang memancar daripada batu tu. Ini ayat dia. Fanfajarat, maka memancarlah minhu ni darinya, iaitu daripada batu tu, apa dia? Isnata asyarota, ya. Dia ni apa dia? Isnata asyarota ialah adat. Ma'dud dia yang ni. Aina adalah ma'dud. Okey. Disebabkan aina ni dia muannas, jadi adat dia muannas lah. Isnata asyarota ialah asyarota ni ialah apa? Muannas, ya. Okey, aina apa dia? Aina ialah mata air, ya, mata air, ya. Maka memancarlah daripada batu itu 12 mata air. Mata air. Jadi daripada mata air tu mereka minum lah, ya. Sebab dia ada 12 kumpulan, ya. Jadi Allah keluarkan 12 mata air. Setiap satu kumpulan tu dia menggunakan satu mata air untuk minum. Jadi aina ialah, tengok bentuk dia apa tu? Ada tanwin, mana dia nakirah. Kemudian baris atas maknanya mansub. Aina ni bilangan dia mufrad. Ainun, daripada ainun jadi aina, ya. Kalau dia apa? Kalau dia jamak uyunun, macam tu, ya, untuk mata. Sebab dia tak ada, dia 11 hingga 19 tak gunakan jamak. Semua ni apa? Mufradah, ya. Lepas tu aina ni dia muannas.
Ya. Kalau dulu kita ada kongsikan dalam apa? Dalam bahagian pertama dulu, ciri-ciri apa? Ciri-ciri muannas kalimah, salah satunya ialah kalau dia ni daripada aina ni daripada mata, ya. Mata manusia ni dalam badan kita ni dia ada berpasangan, ada kiri dan kanan. So anggota yang berpasangan kiri kanan ataupun dua, dia akan mengambil apa tu, jantina yang muannas. Jadi bila muannas di sini, ya, saya padangkan, buat sekali lagi. Bila dia muannas di manduk dia muannas, jadi dia kena gunakan asyarata. Ya, bila puluhan dia muannas apa? Yang ni 12, ya, ingat. 12 dia sama. Dia tak berlawan. Isnata, ada ta ni menunjukkan dia muannas, ya, yang ni. Hijaukan. Ada ta ni menunjukkan muannas. Kalau tak ada ta, isna saja, itu muzakkar. Ya, yang ni apa? Dua lah. Dua muannas, ya. Isnata ialah dua muannas. Kalau dua muzakkar, isna saja. Jadi untuk akhada asyara, untuk 11, ingat 11 dan 12 dia punya jantina tak berlawan. Ya. Akhada muzakkar, dia punya puluhan pun muzakkar. Kalau 12, dia punya unit dia isnata muannas, puluhan dia pun muannas. 11 dan 12 dia tidak berlawan jantina dia. So di sini tadi kaukabah ialah muzakkar. Muzakkar, ya. Kaukabah bintang ni muzakkar. Jadi sebab tu di sini muzakkar. Bila sini muzakkar, akhada kenalah muzakkar sebab dia 11. Okey, ini 11 dan 12, ya. Dan bawah ni pun 12. Ini dalam Quran, ya, hanya ada 11 dan 12 saja, ya, yang digunakan dalam bentuk Al-Quran. Ya. Dan banyak 12 tu sebab dia menceritakan kumpulan-kumpulan pengikut Nabi Musa tu ada 12 golongan, ya. Okey, kemudian Allah nak mengatakan iaitu ambil warna merah. Betul kata wa ba'asna, dan kami utuskan minhum daripada mereka, ya, iaitu pengikut Nabi Musa tu isnai asyara, ni pun 12 juga. 12. Ya. Tapi siapakah makdud dia? Naqibah. Naqibah ni ketua lah. Jadi maknanya dia ada 12 kumpulan, ada ketua dia, ya. Naqibah ialah ketua. Naqib, orang kata naqib, ya. Ketua dia tu. Jadi ketua dia ni muzakkar. Bila muzakkar, puluhan dia ialah muzakkar, sebab 12 dia sama. Isnai ni ialah pun muzakkar juga. Tapi dia beza. Yang ni isnata apa? Dia muzakkar tapi dia marfu'. Yang ni marfu', ya. 12 dia ada marfu', ada mansub dengan ada boleh jadi majrur. Yang ni isnai ni ialah mansub. Ya, mansub sini pun mansub lah. Ini memang mansub lah. Ya. Dan puluhan mesti mansub. Okey. So wa ba'asna minhum isnai asyara naqibah, bermakna dan kami telah utuskan di kalangan mereka itu 12 ketua, ya, 12 ketua. Sebab apa? Allah kata wa qata'na hum, kami
bagi-bagikan mereka itu isnatai asyarata. Sekarang ni dah muannas. Sebab apa? Yang ni muannas. Asbaqon ni kumpulan-kumpulan tu adalah muannas. Ya, dan dia adalah bentuk nakirah, mansub dan mufrad. Ya. 12 kumpulan, ya. Kumpulan asbaqon ni kumpulan, dan umaman ni ialah isim sifat kepada asbaqah, ya. Kumpulan-kumpulan umaman ni ialah kumpulan manusia lah, ya. Maknanya kumpulan yang besar, ya. Bila dia campur-campur gitu, dia jadi besar lah, ya. Umaman tu, ataupun yang umat tu daripada umaman lah, jadi umat, ya. Kumpulan-kumpulan ini kumpulan, lepas tu umaman ni, setiap kumpulan tu dia menjadi satu kumpulan pula, ya. Satu kumpulan manusia lah maknanya. Okey, so yang umaman ni isim sifat, bukan mandud. Mandud dia lah asbalton ni. So kaukaban, ya, balik kita padangkan supaya nampak balik, iaitu yang ni dia punya mandud, mufrad, nakirah, mansub. Dalam konteks kaukaban dia jantina dia muzakkar. Yang ni pula mufrad, mansub, nakirah, sebab dia ma'dud. Jantina dia ialah muannas, ya. Muannas sebab tu asyarata. Yang ni pula naqiban, ni ma'dud dia dalam bentuk tamyiz, mufrad, nakirah dan mansub. Ya. So bila dia jantina dia naqiban ialah muannas, muzakkar. Sebab tu sini muzakkar. So bila sini muzakkar, sini pun kena muzakkar juga. Yang atas tadi, yang ini muannas, ya, sebab aina muannas, so sini kena muannas, dan dia punya unit pun muannas juga. Untuk 12 dia kena sama, jantina dia kena sama. Okey, yang bawah pula asbaqah ialah muannas. Ma'dud dia muannas, mufrad, nakirah dan mansub. Jadi puluhan dia memanglah mansub, ya, tapi dia kena ikut yang ni muannas. Muannas dan mansub. Jadi digit dia pun kena juga muannas yang mansub. Ya, kena tengok satu-satu tu dan dapatkan dia punya pattern dia, ya. Kalau tak dapat pattern tu, dia nanti dia bercelaru, ya. Bercelaru, kejap muannas, kejap muzakkar, kejap mufrad, ya, kejap jamak. So apakah peraturan tu, kena lihat betul-betul lah. Okey, tak apa, kita cuba kita cuba dapatkan maklum balai daripada kita semualah, rakan-rakan kita semua, sama ada dapat tak, ya, dia punya maklumat yang kita nak kongsikan tadi. Tengok sebelum lepas ni, kita habiskan dulu, ya, lepas tu nanti kita ulang balik. Tengok ini 13, ya. 13. Sebab dalam Quran tak ada 13, tak ada 14. Ni contoh 14, ni 13. Ini kita tulis sendirilah bahasa Arab je, ya. Iaitu aku mengajar 13 siswa. 13 siswa maknanya 13 murid lah, ya. Udarisu, aku mengajar. 13 ialah salah sata ansyara. Tengok dia berlawan, ya. Bila 13 ke atas, dia berlawan lah jantina dia. Salah sata ialah 3,
asyara ialah 10. Jadi 3 dengan 10 jadi 13. 13. Ya, jadi taliban adalah muzakkar. Zakat. Oh. Muzakkar, mufrad, nakirah dan mansub. Bila dia muzakkar, jadi asyara kena muzakkar. Okey. Yang ni muzakkar, yang ni kena muzakkar. So bila muzakkar, dia punya unit dia sebab dia 13 ke atas, dia kena lawan. Jadilah muannas. Okey, begitu juga 14. Ni 14. Arba'ata asyara. Asyara ni muzakkar sebab apa? Kursi yang ni muzakkar. Kursi yang tuan duduk tu muzakkar ya. Okey. Jantina dia. Tapi kursi yang ialah singular. Walaupun 14 kursi ya, tapi kursi makdud tu dia tak kira jamak. Dia kena guna apa? Mufrad. Bilangan dia tu mufrad. Untuk apa dia? 11 ke atas ya. 11 ke atas sampai 90 nanti, sampai 100. Semuanya makdud dia kena mufrad. Yang sebelum ni ialah jamak tu apa dia? Jamak tu ialah 3 hingga 10 je. Makdud dia jamak. Tu maknanya kalau lebih pada sebelah ke atas tu nanti tuan-tuan akan lihat dia mesti mufrad. Tapi syarat dia mesti tamyiz, ya, mufrad, nakirah dan mansub. Okey, fil fasli. Mana dia apa? Di dalam kelas. Ni apa? Di kelas ataupun di dalam kelas ada 14 kerusi. Mana dia ya? Fi di dalam al-fasli ialah kelas, arba'ata 4, asyar ila 10. Jadi ialah 14. Ya. 14 apa? Kursi ya. Sebab dia kena mengambil bentuk tamyiz. Okey, kenapa arba'ata? Sebab asyara muzakkar, jadi unit dia kena lawan. Ya, berlawanan jantina. Tapi asyara kena ikut mamdud dia yang muzakkar. Muzakkar kursian, asyara kena muzakkar dan unit 4 tu kena muannas. Berlawanan dia. Okey, ini 13-14 ingat. Unit mesti mansub ya, sebab tu salah sata. Bukannya salah satu ataupun salah sati tak boleh. Dia mesti mansub. Arba'ata, bukannya arba'atu, arba'ati tak boleh. Dia kena ta juga ya. Untuk unit ya. Digit unit. Digit puluhan memang mansubnya. Ya, digit unit ni yang berbeza sikit 12 saja. 12 dia boleh jadi marfu', boleh jadi majrur. Mansub pun boleh. Itulah bezanya. Okey ya. Kita cuba ulang supaya kita faham ya konteks dia. Tengok lepas ni ada apa? Lepas ni nanti tuan-tuan kena buat latihan ya. Latihan 15 hingga 19. Nanti kena buat latihan ya. Bagaimanakah nyatakan bilangan ya. 15 hingga 19 bagi jantina, ma'dud yang muzakkar dan mu'annas. Jadi kena buatlah. Kalau 15 ma'dud dia muzakkar macam mana? Kalau 15 ma'dud dia mu'annas macam mana dia punya nombor bilangan tu ya. Yang ni ialah 13 lah. Contohnya ni 13 ma'dud dia muzakkar. Yang ni 14 ma'dud dia muzakkar. Nanti tuan-tuan kena apalah, kena carilah dia punya ma'dud tu ya. Pelan-pelan belajarlah mencari kalimah-kalimah untuk benda-benda dalam bahasa Arab lah ya. Okey. So kita cuba ingat sekali lagi supaya kita faham konteks yang kita nak belajar hari ni.
iaitu tambahan dalam tajuk Al-Adad ni lah sekarang ni nombor 11 hingga 19. Ya, 19 hingga 19 pertama sekali ialah digit puluhan, iaitu dia boleh jadi asyarah ataupun asyarata, tapi dia mesti mansub. Ta baris dari atas ataupun ro baris atas. Ya. Jadi digit puluhan. Maknanya 10 tu dia mesti mansub. Yang kedua, digit unik dia ialah sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 19 tu dia mesti mansub juga. Digit unik dia ya. Melainkan nombor 12 selain pada mansub dia boleh jadi marfu' dengan majrur. 12 je special. Dia bukan mansub saja. Dia boleh marfu' pun boleh, majrur pun boleh ya. Lepas tu 11 hingga 19 ni digit unit dengan digit puluhan jantina dia berlawanan. Melainkan 11 dan 12. Maknanya apa? 13 ke 19 berlawanan. 11 dengan 12 tak berlawan. Okey. Lepas tu maddud dia. Yang dibilang tu apakah sepatutnya ciri dia? Pertama mesti mufrad. Singular. Ya, untuk 11 hingga 19 dia tak boleh jamak. Dan dia mesti mansub dan mesti nakirah. Ya, apabila dia ada ciri mansub dengan nakirah tu kita panggil dia tamyiz yang mufrad. Sebab sini mufrad ya. Tamyiz yang mufrad. Tamyiz juga boleh jadi dalam jamak. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks 11 hingga 19 dia tak boleh ngambil tamyiz yang jamak. Dia hanya tamyiz yang mufrad. Mungkin saya ubah sikit ayat ni supaya kita tak keliru ya. Nanti kita ingatkan tamyiz ni mufrad tak. Ya. Kita ambil potong, saya potongkan ini. Dia mesti mansub dan nakrah. Itu dinamakan tamyiz. Lepas tu kita tambahkan mufrad ni di hujung dia ya. Yang mufrad. So sentiasa boleh. Okey, itu ayat yang lebih baik ya. Maddud sentiasa mansub dan nakirah. Bila dia mansub nakirah, itu dipanggil tamyiz. Lepas tu dalam konteks ayat ni tamyiz dia yang apa? Yang mufrad. So ini tak payah besarkan, saya pun. Sebab nanti ingat pula apa ni tamyiz mesti mufrad tak? I see. Okey. Ada apa-apa soalan ya sebelum kita buat latihan ya untuk melihat dalam konteks ayat nanti, cuba fahamkan part ni ya. Audi boleh faham ke? Doktor, yang untuk nombor 12 ikutkan kat situ ditulis digit unit mengambil i'rab mansub. Melainkan nombor 12 yang boleh juga marfu' dan majrur. Maksud dia
DJ unit tu macam contoh macam ni isna ni kan. Tu Isna ni ya. Okey. Sekarang ni isna tu ialah mansub sebab dia baris atas kan. Betul. Dia Ah. isna tu ialah mansub. Isna ni. Okey. Dulu kita pernah belajar ya. Uh, ingat tak dulu bilangan 2 ya, sebab dia 2 kan. Apakah kalimah 2 dulu? Katalah muslimun, seorang muslim. Bila nak jadi 2 orang muslim, apa jadi? Muslimani. Muslimani. Dia sebenarnya original dia ada noun baris bawah. Jadi isnani marfu'. Bila dia membentuk ni dia panggilkan bentuk idhafah ni, nun tu digugur. Okey, faham. Jadi isnani gugurkan nun baris bawah. Yang ni asalnya isnaini. Sebab mansub dengan majrur isnaini. Ya tu yang sukun ya. Jadi nun baris bawah tu digugurkan. Jadilah isnaini ya. Saya nak ingatkan balik supaya tuan-tuan nampak balik ya. Kita balik ke tunjukkan bahagian dulu tanda-tanda ciri ismun. Bahagian bilangan ya, bilangan. Nampak ya. Muslimun bila nak 2 kita tambah ani. Ya. Kalau muzakkar lah ya. Kalau muannas muslimatun tambah ani jadilah muslimatani. Dia ada ta. Beza dia ada ta je untuk muannas. Yang ni ialah apa? Marfu' ni ya. Ni jadi bila tak ada nun ni gugur dia jadi muslimah lah. Ya. Okey, cuba kita tengok sekali dengan i'rab dia. Mana dia bila kita masukkan i'rab dulu dia jadi apa? Ni dia. Muslimun kalau marfu' muslimani. Tapi bila dia masuk musliman tunggal dia 2 dia muslimaini. Jadi bila tak ada nun dia jadi apa? Muslimai lah. Dia tinggallah baris atas dengan ya yang sukun. Nun tu digugurkan lah. Nun digugurkan sebab dia bila mengambil bentuk idhafah tu ya, digugurkan. Kalau majrur pun sama, dia masuk dengan majrur sama je. Muslimai ni digugurkan nun jadilah muslimai saja. Jadi kalau sini tadi kalau 2 ialah isna. Isna ni jadilah isna. Marfu'. Kalau dia masuk isnaini. Bulan gugurkan nun jadi isnai. Okey, faham. Yang ni pun sama je isnai. Kalau muannas ni muannas muslimatani jadi isnatani gugurkan nun jadilah isnata. Okey. Yang ni pula isnataini gugurkan nun jadi isnatai. Okey. Yang ni pun sama isnatai. Maksudnya kalau untuk unit tu adat tu dia punya nun tu kita akan gugurkan lah. Gugurkan. Untuk 12 ya. Okey. Sebab untuk 2 saja ada non gugur non yang tu je digugurkan, yang lain tak ada. Okey. Okey, so balik kepada yang tadi. Sebab tu mana isna ni asal dia isnani. Okey. Marfu' lah ni. Isnatani marfu'. Maksud dia isnataini. Buangkan nun jadi isnatai. Untuk muannas. Masuk dengan majrur muannas ya. Kalau muzakkar dia isnaini untuk masuk dan majrur. Okey. Nun tu dah digugurkan lah tu dia jadi. Nun digugurkan. Okey, faham. Nombor lain tak ada nun ya sebab 1 tak ada nun. 3, 4, 5 sampai 9 tak ada nun. Yang ada nun ialah 2 saja, musanna ya. Okey. Okey.
Ada apa soalan lain sebelum kita buat latihan? Air mata baru masuk ya? Dan ada Zainab. Zainab ya, bukan Zainab. Zainab ya. Okey. Ya. So kita mula dengan Audi dulu ya. Okey. Boleh faham? Ada 1, 2, 3, 4 peraturan ni untuk 11 hingga 19. InsyaAllah apa tu saya just keliru yang apa tu yang 12 lah bila doktor dah terangkan tadi doktor dah terangkan saya faham lah. Faham dah pasal, ya? InsyaAllah. Okey, tengok 12 dengan 11 dia tak berlawan ya. Jantina dia tak berlawan. Kalau apa unit 10 dengan 11 unit digit unit dengan digit puluhan tak berlawan. Yang berlawan tu 13 ke atas. Okey ya. Kalau tu kita buat latihan ya. Ini penangan apa dia tamyiz lah ya yang dikata seperti tamyiz tu perawan tamyiz ni inilah ya. Tamyiz ni ada kalimah nakirah, dia mesti nakirah dah masuk bertujuan untuk menjelaskan apa yang tak jelas dalam ayat tu ya. Okey, kita cuba buat latihan ni ya. Cuba Audi buat yang pertama, terangkan dalam konteks 4 peraturan tadi. Okey. Untuk yang betul ayat pertama, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Okey, kalau kita lihat di situ ada punya betul adat dia ahada asyara. Ahada yang bermaksud 1, asyara 10. Jadi 11. Jadi di sini sebabkan dia ialah 11 betul digit unit dan digit pada puluhan dia mengambil jantina yang sama. Jadi ahada ialah muzakkar, asyara ialah muzakkar. Dan kita lihat juga pada dia punya ma'dud iaitu kaukaban. Itu dia jantina dia ialah muzakkar. Jadi untuk nombor 11 adat dan ma'dud mestilah jantina yang sama. Jadi pembentukannya lah ahada asyara tu ialah muzakkar, kaukaban pun muzakkar. Jadi dua-dua kena muzakkar lah maksudnya. Selain tu kita tengok yang ni ya, sebab adat dia ada 2 kan. Okey, kita kena tengok komponen puluhan tu sama dengan ni sama. Maksudnya komponen puluhan mesti sama dengan asyarah kena muzakkar. Okey. Maksudnya komponen puluhan tu dia kena sama dengan dia punya ma'dud dia. So kalau ma'dud dia muzakkar, dia maksud puluhan itu unit puluhan dia mestilah muzakkar juga. Asyara ya. Asyara. Okey. Kalau ma'dud dia muannas dia kena ambil asyarata ya. Muannas. Okey lagi? Peraturan pertama ialah dia kata apa? Digit puluhan mesti masuk. Sudah mesti masuk. Mana dia? Puluhan tu asyara tu. Asyara. Apa tanda masuk dia? Tanda masuk huruf terakhir berbaris atas. Baris atas ya. Okey, itu peraturan pertama. Peraturan kedua, digit unit mesti masuk juga. Okey, mana unit dia? Unit dia ahada tu. Lihat di situ huruf dal huruf terakhir tu berbaris atas. Jadi dia masuk. Masuk. Okey. Yang ketiga ialah jantina. Jantina dilihat pada unit puluhan asyara tu ialah muzakkar. Jadi untuk 11 unit puluhan dan unit digit mestilah sama jantinanya. Jantina yang sama ya. Sama. Jadi itu ahada asyara muzakkar, ahada pun kena muzakkar. Okay, dan yang akhir sekali ialah ma'dud. Ma'dud mestilah mansub, nakirah dan mufrad. Nakirah mesti nakirah dengan mansub dulu barulah mufrad. Ya.
Sebab dia berperangai sebagai, maknanya tamyiz yang mufrad lah. Ya. Sebab tamyiz kalau bukan dalam 11 hingga 19 ni, dia tamyiz yang jamak. Kan? Jamak. Boleh jadi jamak. Okey. Okey. Itu apa ni? Ayat yang ke-12 ya. Sorry, ayat 12 pula. Ayat 4 surah 12. Okey, kita cuba yang kedua pula, Encik Zaki ya. Cuba terangkan ayat kedua, ayat 60 surah Al-Baqarah ni. Ayat ni ya, ada Zaki pula. Kita tengok. Terangkan dalam konteks empat aturan tadi. Adakah Zaki? Ada Ustaz. Ada, okey. Sama sama dengan cara Saudi diterangkan. Daripada ayat pertama tu ke? Ya. Okay, untuk ayat pertama ni, Al-Hada Asyarah, kita kena sama dengan ayat kedua. 2 ayat kedua. Isnata Asyarata. Ya. Dia punya ayat pertama, kalimah pertama dengan kedua dia kena sama jantina. Kalimah apa? Kalimah isnata kena muannas, asyrota kena muannas. Okey, apa kita panggil kalimah isnata tu dalam konteks ni adat ni digit unit ya. Digit unit. Okey. Digit unit, asyrota tu digit puluhan. Okey. So digit unit dengan digit puluhan untuk 12 mesti sama. Mesti samalah. Lepas tu dia kena mansub. Mansub. Dia kena baris atas. Yang mana baris atas tu? Kalimah yang tak akhir. Huruf yang tak akhir untuk isnata kena di situ ta lah. Kena ambil baris atas. Okey, yang ni bukannya mansub, ini marfu' ya. Oh, marfu. Okey. Isnata ni ya, non gugur. Okey, dapat. Okey, dalam konteks 12, dia digit unit boleh mengambil marfu' ya. Lupa. Jadi isnata ni maknanya marfu' bukannya mansub. Okey, tapi asyrota tu digit puluhan tetap mansub. Boleh nampak? Tak dengar? Dengar Ustaz, dengar. Okey, teruskan. So undang-undang kalau 12 dia unit digit boleh mansub, boleh marfu', boleh maju. 3 ya. Itu untuk 12 saja. So dalam konteks isnata dia adalah marfu' ya. Okey, undang-undang ketiga jantina dia. Okey, untuk jantina kena samalah. Untuk digit dengan puluhan dia kena sama. Okey, cuba terangkan isnata tu jantina dia apa? Okey, dekat sini isnatani muannas, asyrota muannas. Digit dengan puluhan dia kena samalah. Apakah tanda muannasnya di situ?
untuk isnata ni macam mana Ustaz? Dia ada ta ya. Oh, okey, dia ada ta. Ta tu muannas. Kalau muzakkar isna saja, dia tak ada ta. Okey, dapat Ustaz. Okey, dekat sini tanda dia ta lah, untuk isnata. Ya. Itu muannas dia. Untuk yang untuk puluhan pula ta marbutah dekat belakang akhir. Okey, betul. Kenapa asyrota kena ambil muannas? Sebab itu syarat dia kena sama jantina Ustaz. Okey, mula-mula sekali asyrota tu kena ambil muannas sebab aina tu muannas. Okey. Digit puluhan tu digit jantina dia kena tengok makdud dulu. Okey, dapat. Kalau makdud muannas dia kena muannas. Macam atas tadi kau khabar tu dia muzakkar. Sebab tu dia ambil asyara. Lepas tu barulah digit unik tu akan ikut. Okey, dapat faham Ustaz. Tentukan Aina ni sebab dia muannas, sebab dia berpasangan ke Ustaz? Aina ni sebab bahagian badan anggota yang berpasangan. Macam mata, tangan, telinga, kan? Semua tu muannas. Muannas, okey, dapat. Okey, dan last sekali ialah makdud. Ceritakan pasal makdud. Makdud dia kena tamyiz tadilah. Betul. Kena masuk dengan bertanwin. Dengan bertanwin maknanya nakirah ya. Nakirah. Dan bilangan mesti mufrad. Mufrad. Ya. So aina ni adalah mufrad ni. Semua yang makdud dalam contoh semualah mufrad ni ya. Boleh nampak tak? Boleh ya? InsyaAllah boleh. Okey ya, tak apa. Nanti kalau bila kita praktis 2-3 kali lagi nanti kita akan boleh nampak lagi lebih jelas lah ya. InsyaAllah Ustaz. Okey. Kita minta bawah Cik Zaki, Puan Halimatun. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya cuba Ustaz. Tak apa. Yang saya faham daripada penerangan Cik Audi tadi tu, Asna 19-nya. Asna Asyara. Ya. Asna Asyara. Isnai ya tu sukun sebut isnai asyara. Isnai Asyara. Isnai asyara mana dia apa? 12. 12. 12. Isnai Asyara 12. Okey, 12 yang muzakkar ya. 12 Isnai Asyara adalah muzakkar kerana dia tak ada ta marbutah ataupun ta. Betul. Dan komponen digit puluhan adalah asyara dan digit unit adalah isnai. Ya. Naqiban adalah makdud. Makdud dia, okey. Makdud betul. Okay. Komponen puluhan mestilah sama dengan makdud, iaitu muzakkar. Komponen apa? Ciri ya, ciri jantina. Ciri jantina. Mesti sama dengan makdud. Sama dengan makdud, iaitu muzakkar. Muzakkar. Okey, nakibah muzakkar, asyara pun muzakkar. Nakibah muzakkar, asyara pun muzakkar. Okay, peraturan dia pertama, digit perpuluhan mesti mansub. Betul. Yang mana?
Di mana asyara berbaris atas. Berbaris atas. Okey, betul. Dan Yang kedua, digit unit juga mesti mansub. digit unit mesti juga mansub. Okey, dalam konteks ni digit unit ialah isna. Isna. Okey, macam mana kita tahu ini mansub? Macam mana tahu dia mansub? Sebab kerana asal dia isna ini, ya. Kalau dia mati tu maknanya asal dia lah isna ini, gugurkan ni, jadilah isna. Itulah mansub. Kalau marfu' dia macam mana? Isna ini. Marfu' dia isnata. Isnata muzakkar, ya. Itu muannas, ini muzakkar. Kalau marfu' kalau dia isna sahaja. Tak ada yang mati. Lepas nun tu dia ada alif. Isna atau mana marfu' lah tu. Sebab asal marfu' ialah isnani, kan. Jadi yang ni asalnya isna ini, mansub isna ini, buangkan ni jadilah isnai. Kalau dia marfu' isna, buang ya tu. Dia tak ada ya, yang mati tak ada. Dia lepas nun tu dia ada alif je. Sebab dia asal dia isnani, ya. Okey, yang ketiga ialah apa? Jantina. Jantinanya adalah muzakkar. Jantina untuk 12 mesti sama, ya. Jantina untuk 12. Jantina apa? Jantina digit unit dengan digit puluhan mesti sama. Jantina digit unit dengan digit puluhan mesti sama. Iaitu muzakkar. Dan apa ni, iaitu muzakkar. Dua-dua tu muzakkar lah, betul. Dan yang akhir sekali madud. Madud dia adalah nakirah mansub. Naqibah. Naqibah. Okey. Naqibah adalah mansub nakirah. Dan dia mufrad. Bilangannya mufrad. Syarat-syarat madud mestilah mansub nakirah yang mufrad. Mansub nakirah yang mufrad. So mansub dan nakirah tu kita panggil dia apa? Tamyiz, ya. Tamyiz yang mufrad, ya. Okey, apa maknanya wa ba'asna min humusnai asyara naqiba? Tak tahu, Ustaz. Wa tu mana dan. Ba'asa ni maknanya utus. Na tu kami. Jadi dan kami telah mengutus. Ya. Kami telah mengutus. Minhum, dari kalangan mereka. 12. Okey. 12. Isnai asyara 12. Naqiba ketua lah. Ketua kumpulan. Naqib. Kita kata naqib, ya. Sebab dia ada 12 kumpulan tu, tiap-tiap kumpulan tu Allah akan lantik. So mana boleh juga dikatakan melantik, telah melantik, ya. 12 ketua. Okey, boleh. Apa? Sekarang ni kita dah apply apa yang kita belajar tu, ya. Nanti dalam Quran bila kita tengok ayat Quran, kita kena apply macam tu lah supaya kita faham. Mesti. Okey, ada apa soalan Puan Alimatun? Okey. Okey, cuma nak kena buat revision balik semula, Ustaz. Okey, tak apa. Ini kelas pertama, ya. Kelas kedua nanti akan lebih jelas lah.
Okey, dan seterusnya Puan Nur Fadilah. Nur Fadilah ya, cuba buat ayat yang keempat. Mana dia? Okay. Yang Ustaz kena naikkan skrin sikit. Saya tak nampak yang bawah tu. Okay, saya kecilkan skrin ni supaya dia nampak. Tu dia. Jadi dia buangkan apa kan tanda kotak dia. Tu ayat dia lah. Wa qata'na humus natai asyrata asbatan umama. Wa qata'nahum isnata asyarata Isnatai asyrata ya. isnata asyarata asbata apa tu? Umama. Ya. Dia punya adadan ada dua, iaitu unit puluhan, iaitu asyara, dan juga unit Okey, ni unit puluhan dia apa? Asyrata. asyrata, dan unit digitnya isnatai. Yang sukun tu kena sebutkan yang sukunnya isnatai. Dan makdudnya isbatan umaman. Dia makdud dia isbaton saja ya. Isbatan. Umaman tu sifat kepada asbaton. Isbatan tu ialah makdud yang zakar. Silap. Mu'annas. Jadi apa tadi? Unit bukan. Puluhan. Nilai puluhan dia pun mesti menurut kepada makdudnya, iaitu mu'annas. Jadi unit puluhan dia bukan digit puluhan digit puluhannya mestilah juga bersifat mu'annas, iaitu asrotan. Dan sifat yang peraturan yang pertama tadi dia kata unit puluhan dan unit digit mestilah i'rabnya mansub. Jadi isnatai ni mansub dan asyrata ni mansub ditandakan dengan huruf ditandakan dengan huruf tandaan baris atas pada huruf terakhir, iaitu asyrata dan juga isnatai. Isnatai macam mana kita tahu dia mansub? Sebab kalau ikutkan dia ada belakang dia ada nun, tapi nun tu digugurkan. Kalau dia mansub dia isnatai ataupun dia asalnya isnataini ya. Dia datangnya asalnya isnataini, tapi ni nun di hujung tu digugurkan. Jadi dia akan berbunyi isnatai. Jadi kedua-dua digit puluhan dan digit unit dalam ayat ini beri'rab mansub. Okey, dan jantinanya adalah mu'annas sebab merujuk kepada jantina pada makdud, iaitu mu'annas. Dan dia adalah 12, di mana 11 dan nombor 12 jantinanya mesti sama antara adat dan juga makdud. Okey, semula jantina yang sama bukannya adat dengan makdud ni ya? Jantina yang sama antara digit puluhan dan digit unit. Digit puluhan dengan digit unit.
tu dan makdudnya bersifat mansub ditandakan dengan baris atas pada huruf ta, lepas tu dan dia nakirah sebab ada tanwin pada huruf ta tu, dan dia bersifat mufrad iaitu singular ataupun satu saja. Okey, kita bukan sebut sifat, maknanya bilangannya adalah Bilangan. tunggal, ya. Tunggal, ya. Asbab cuba mansub dengan nakirah tu kita panggil apa? Tamyiz. Tamyiz. So madud mesti tamyiz yang mufrad, yang tunggal, ya. Okey, lepas tu umaman tu adalah isim sifat pula, ya. Dia isim, kita panggil isim sifat kepada asbaton. Bila dia isim sifat, dia mesti mengikut asbaton. Asbaton tu nakirah mansub. Nakirah mansub. Jadi umaman juga mesti mengikut i'rab kepada asbaton. Asbaton. Okey. Ya, itu mansub. Okey, ada apa soalan? Boleh faham, ya? Boleh. Okey. Okey, so tahniah pada Puan Nur Fadilah, ya. Lepas tu seterusnya kita minta Tuan Syarhan kita. Sekarang ni nombor 13. Yang tadi nombor 11 dan 12 dalam ayat Quran, dia hanya ada 11 dengan 12 saja, ya. Dia 13 tak ada. 14 pun tak ada. So kita ambil 13-14 ni, kita buat ayat sendiri. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Jadi saya teruskan untuk seterusnya. Udarisu salasatan asyara toliban. Tak ada tanwin, ya. Salasata asyara. Salasata asyara toliban. Toliban. Okey. Okey, kalau kita tengok ini kita rujuk kepada digit puluhan. Kalau di sini kita tengok adalah asyara. Asyara kalau di sini sentiasa dia mansub. Betul. Itu undang-undang pertama, digit puluhan mesti mansub. Apa tanda mansub dia? Tanda mansub dia punya huruf terakhir ra. Tiada ta, ya Ustaz? Tak. Mansub baris, ya. Baris. Huruf ra baris atas. Itulah tanda mansub. Tanda mansub adalah baris huruf akhirnya adalah baris atas. Yang tak ada ta tu bukannya mansub, itu jantina, ya. Okey, baik. Lagi? Seterusnya kita lihat juga pada digit unit, mengambil, kalau kita tengok sini salasata, digit unit i'rab dulu, ya. Dia mesti mansub. I'rab mansub. Ya, untuk nombor 11 hingga 19, digit puluhan dengan digit unit mesti mansub. Nombor berapa hingga berapa, Ustaz? Okey, ingat kita balik pada ni, ya. Tengok untuk digit unit mengambil i'rab mansub. Okey. Digit unit mansub, digit puluhan memang dah mansub lah, ya. Jadi bermakna digit puluhan dengan digit unit mestilah mansub. Ya, sebab dia nombor 13 kan. So dia dua-dua mesti mansub lah. Okey, kalau tengok sini asyara mansub, salah satu pun mansub juga. Baik. Okey. Lepas tu tengok seterusnya yang ketiga dah yang ketiga
Jantina pula, okey. Cuba terangkan jantina. Terusnya jantina, kalau kita lihat sini, kalau digit puluhan dan digit unit, kalau jantina selain daripada 11 dan 12, mestilah jantina dia adalah berlawanan. Okey, semula dia bukannya 12 saja ya, dia 11 dengan 12. Selain 11 dan 12. Selain pada 11 dan 12 ya. Jadi maknanya 13 ke 19 tu mesti berlawanan. Nah, selain daripada 11 dan 12, jantina dia mestilah berlawanan. Jadi kalau kita tengok sini, jantina nyatakan di sini. Jantina puluhan ialah jantina kalau ikutkan digit puluhan adalah muzakkar. Asyara adalah muzakkar. Okey, jadi unit dan salah sata adalah muannas. Sebab dia berlawanan ya. Okey, betul. Lepas tu last sekali ma'dud. Ma'dud di dalam ayat ini adalah tengok dia punya dia apa? Ma'dud mestilah mansub nakirah, iaitu tamyiz yang mufrad. Okey, cuba apply kat sini. Ma'dud dalam ayat ini adalah taliban. Betul. Kalau kita lihat di sini, ayatnya adalah sentiasa mufrad. Bukan ayat, kalimah taliban ya. Kalimah taliban adalah mufrad. Okey. Dan ia juga adalah tamyiz. Okey, apa maksud tamyiz? Dia adalah mansub dan nakirah. Kalau tamyiz tu makna dia mansub dan nakirah ya. Jadi dia mestilah tamyiz yang mufrad. Okey, macam mana kita tahu sini taliban mufrad? Satu, sebab kalau jamak dia tuluban ya. Itu jamak dia, tuluban. Okey. So dapat 44 tu ya, 44 peraturan dia. Digit puluhan mesti mansub, digit unit mesti mansub sebab dia nombor 13 ya. Lepas tu digit unit dengan digit puluhan jantina mesti berlawanan, nombor 13. Lepas tu ma'dud dia mestilah tamyiz yang mufrad. Tamyiz yang mufrad. Okey ya, boleh nampak ya. Okey. Alright, tahniah. Minggu depan kita sama ada kita ulang ataupun kita buat latihan sekali lagi dan kita akan lebih jelas lah. Okey, dan akhir sekali habis ya. Tadi saya nampak siapa ada? Dah tak ada dah ya? Saudara Audi, Saudara Zaki, Halimatul, Nur Fadilah dengan Syirhan semua dah buat ya. Okey, siapa nak volunteer? Cuba terangkan yang akhir sekali. Saya cuba sekali lagi, Ustaz. Okey, boleh. Jadi kita tengok ayat yang terakhir ni, arba'ata asyara. Kalau kita lihat yang digit puluhan dia adalah sini asyara. Okey, terangkan dulu apa dia arba'ata, nombor berapa tu? Arba'ata asyara, arba'ata 4, asyara 11 10. 10. Jadi 4 campur 10 jadi 14. Itu cara orang Arab ni ya. Asyara tu makna dia 10. Lepas tu arba'ata tu 4. Jadi 4 dengan 10 jadi 14. Dicampurkan 10 campur 14 ya.
Dia 10 campur 4, jadi 14. Arba'ata asyara bermaksud arba'ata adalah 4, asyara adalah 10. Jadi maksudnya adalah 14. Kita lihat kepada digit puluhan asyara. Digit puluhan asyara, ayatnya mansub. Lepas itu digit unit. Mansub tu kita merujuk kepada i'rabnya. I'rabnya mansub. I'rabnya. I'rab ni yang tadi Ustaz sebut ni, yang tanda akhir baris atas, huruf akhir adalah baris atas. Itu tanda dia. Tanda mansub ialah huruf terakhir baris atas. Tapi bila kita nak menyebut mansub tu, kita kata ciri i'rabnya. Ciri i'rabnya adalah mansub yang ditandakan oleh ra baris atas. Itu cara menerangkan. Okey, digit puluhannya adalah asyara, dan kalimahnya mansub. I'rabnya mansub ya. I'rabnya mansub. Yang ditandakan. Dapat dilihat daripada huruf akhirnya bertanda ra baris atas. Okey, betul. Seterusnya arba'ata adalah digit unit. Yang ini i'rab dia mesti mansub. i'rab mesti mansub. Apa tanda mansub dia? Tanda mansubnya ta baris atas. Ya, huruf terakhir ta marbutah baris atas. Huruf terakhir ta marbutah baris atas. Okey, betul. Seterusnya dari segi jantina, kita dapat lihat di sini arba'ata asyara adalah 14. Jadi ia adalah selain daripada 11 dan 12. Jadi jantina selain daripada 11 dan 12, jantina ni adalah berlawanan. Betul. Jadi kita tahu sini asyara, ambil jantina di sini, asyara adalah muzakkar, dan arba'ata adalah muannas. Muannas, okey. Lepas tu makdud. Lepas tu makdud sentiasa apakah makdud di situ? Makdud di sini adalah kursiyan. Kursiyan. Itu makdud dia. Kursiyan. Makdudnya ada kursiyan. Tamyiz. Dia mansub dan nakirah. Dia mesti tamyiz yang mufrad ya. Tamyiz yang mufrad. Tamyiz bermaksud mansub dan nakirah. Jadi maknanya dia mesti ada 3 ciri lah. Mansub, nakirah dan mufrad. Jadi kursiyan ni ialah mufrad, maknanya satu kursi ya. Satu kursi. Tapi disebabkan arba'ata asyara tu kita tahulah ada 14 kerusi lah. Tapi makdud dia mengambil bentuk mufrad, dia tak mengambil bentuk jamak ya. Kalau jamak dia kurusiyan, kuru ya. Itu jamak dia. So untuk undang-undang 11 hingga 19 dia tak boleh guna ambil kalimah yang jamak. Dia kena kalimah yang mufrad. Baik. Okey. So fi apa makna dia? Fi. Fi makna dia dalam ataupun di lah ya. Al-fasli dalam kelas. Fi itu dalam. Al-fasli ialah kelas. Dalam kelas. Dalam kelas maksud dia apa? Kelas di sekolah lah ya. So dalam kelas arba'ata asyara ada 14. 14 apa? Kursi. 14 kerusi. Ya. Sepatutnya sini jamak kan. Tapi tak, untuk nombor 11 hingga 19 dia tak gunakan jamak, itu je ingat ya. Jadi dia gunakan singular.
kursiyan, bukannya kurusiyan. Kalau yang ni jamak dia tuluban, ya, dia tak guna jamak, dia guna mufrad juga untuk 11 hingga 19 sebab madud dia kena mufrad. So bila kita apply dalam Quran nanti, kita jangan heranlah, ya, kenapa 14 tapi kursiyan ialah dia guna mufrad, ya. Okey. Ya, itu untuk perkongsian kita hari ini. Saya harapkan kita dah mula mengenal, ya, nombor 11 hingga 19, ya. Hari itu kita dah buat 3 hingga 10, ya. Okey. So, ini ada homework, ya. Kalau boleh semua buatlah. Mana dia homework tadi? Ya, tadi kita buat berapa? 11, 12, lepas tu 13 dengan 14, ya. Nanti cuba buat homework masing-masing, ya. Nanti submit dekat grup WhatsApp tu lah. Ya. Okey, cuba nyatakan bilangan 15 hingga 19. Macam tadi, kalau 11 ahada asyara. Kan, ya. Jadi buat untuk kalau ini untuk muannas ni. Jadi kalau ini untuk muzakkar, ya. Kalau muannas dia ialah ikhda asyarata. Tu dia punya muannas. Jadi nanti tuan-tuan kena buat dua-dua sekali, ya. 15 muzakkar, 15 muannas, ya. Syarat muzakkar muannas tu ialah ma'dud dia. Ma'dud dia ditentu oleh ma'dud. Kalau ma'dud tu muzakkar, puluhan dia mesti muzakkar. Ya, kalau ma'dud dia muannas, puluhan dia mesti muannas. Lepas tu unit tu bergantung pada nombor berapa. Ya, ikut balik, tengok balik yang ni, ya, dan undang-undang ni. Lepas tu nanti submit nombor 15 sampai 19. Tapi 15 hingga 19 ni jantina berbeza, Ustaz, kan? Betul. Jantina berbeza. Jadi kalau dia puluhan dia muzakkar, unit dia muannas. Kalau puluhan dia muannas, unit dia muzakkar. Tetapi puluhan dengan madud mesti sama. Ya, puluhan dengan madud mesti sama, ya. Yang ni nampak. Ni madud, ni puluhan. Ini muzakkar, ni muzakkar. Ini muannas, sini muannas. Sini muzakkar, sini muzakkar. Sini muannas, sini muannas. Lepas tu yang ini je yang berbeza, ya, untuk 13 dan 14. Yang ni muzakkar, madud muzakkar. Ni muzakkar, sini muzakkar. Madud dengan puluhan mesti sama jantina. Okey, so nanti buat 15 hingga Madud dia macam mana, Ustaz? Madud boleh pakai apa-apa? Madud boleh pakai apa-apa. Dan kena tentulah madud tu jantina ke, ya. Kalau dia muannas, pakailah madud muannas. Kalau madud muzakkar, pakailah madud yang muzakkar. Nak pinjam yang ni pun boleh lah, ya. Ini contohnya, ini muannas. Yang ni muannas, kan. Kalau muzakkar, ambil yang muzakkar. Kaukaban muzakkar. Naqiban muzakkar. Apa lagi? Taliban muzakkar. Kursiyan muzakkar. Kalau boleh cari madud yang lain daripada yang ni pun lagi elok lah. Okey, boleh. Kalau tak faham, nanti boleh, ya, boleh bincang dalam grup tu, ya. Cuba bincang dan lepas tu submit homework tu dan kita akan bincangkan latihan nanti minggu depan. Bila kita buat latihan tu, kita akan dapati, kita akan lebih faham lah. Cuma nak ingat balik lah, ya. Kalau 3 salasata muannas, arba'ata 4 yang muannas. Kalau 5 apa dia?
Homsata. Sama ada kalau muzakkar dia khomsa, kalau muannas khomsata. Kalau 6 Sita muzakkar. Ya. Kalau muannas Sitata. sitata. Okey. Kalau 7 Zaka arba'ah. okey, sab'ah dengan muannas dia Okey, sab'ata. sab'ata. Okey. Kalau 8 Samani. samani, kalau muannas Samaniata. samaniata. Okey, betul. 9 Tis'a muzakkar. okey. Tis'ata muannas. Okey, yang tu je nak gunakan. Belakang ni sama ada asyarata ataupun asyarah lah. Asalkan dia berlawanan ya. Dia kena berlawanan. Lepas tu madud tu pilih mana-mana, apa-apa saja madud boleh guna ya. Madud sama dengan puluhan. Okay. Madud dia punya dia jantina mesti sama dengan puluhan. Kalau nak ambil contoh-contoh lain nanti carilah dalam internet tu kan. Nak buat kapal terbang pun boleh, kan? Rumah pun boleh, bendera ke, kan ya, belajar yang senangnya kereta, kan ya. Kan. Okey, itu untuk hari ini ya. Saya ingat cukup untuk hari ini. Kita buat latihan nanti kita akan lebih lebih jelas ya. Okey. Kita punya kelas ni, kita serah pada Tuan Syahran kita untuk menutup sesi petang pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Kamal Abdul Razak. Terima sekali syukur Alhamdulillah masuk pada bulan Ramadan berkali ini. Walaupun kita tak dapat bertemu dengan Ustaz secara berdepan, macam mana pun terima kasih kepada Ustaz walaupun sedang dalam MC lagi sekarang. Tapi Ustaz orang kata menguatkan diri juga untuk bersama dengan kita. Terima kasih Ustaz. Dan bagi pihak YBK itu ucapkan selamat berpuasa pada semua, pada Ustaz. Dan insyaAllah walaupun puasa tapi kita cuba usahakan yang terbaik lah untuk hadir juga dalam kelas setiap hari Jumaat. Jadi ucapkan tahniah juga pada semua yang hadir, Audi, Puan Fadilah, Zaki, Puan Halimah dan semua yang hadir. Jadi insyaAllah apa yang kita telah pelajari ini kita sama-sama implementkan dan sama-sama kita buat latihan nanti insyaAllah. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Jadi saya serahkan kembali pada Dr. Haji Kamal. Terima kasih. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa